Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala babus salah. As-salawatul maktubatu khamsun wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin minal kabair. Baik, kita baca takat tu dulu untuk malam ni insya-Allah. Dan kita masuk kepada perbahasan waktu-waktu solat, kita cuba masuklah. Baik, kata musannif rahimahullah, babus solah, bab pada menyatakan hukum ahkam solat. Kata musannif, as-salawatul maktubatu khamsun, maksudnya solat-solat yang difardukan ada 5. Wa taqdimus salati ala waqtiha, dan mendahulukan solat atas waktunya. Wa ta'khiruha an waqtiha, dan mentakhirkan keluar daripada waktunya. Bi ghairi udhrin, dengan ketiadaan uzur. Kedua-dua itu minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Baik. InsyaAllah kita akan cuba lalu syarah al-bayan wa ta'rif. Baik, kata syarah hafizahullah, dia bahaskan dulu apa makna solat dari segi lughah dan dari segi syarak. Biasalah kebiasaan, apa-apa bab pun kita mengaji, kan, apa-apa tajuk pun maka akan dibahaskan makna dari segi lughah dan dari segi syarak. Jadi kata syarah, as-salatu lughatan ad-du'a'u bi khair. Solat pada lughah dengan makna doa. Doa dengan kebaikan. Doa dengan kebaikan. Qil, ada pandangan lain, mutlaqud du'a, semata-mata doa. Sama ada doa kebaikan ataupun doa kejahatan. Tapi atas satu pandangan yang disebut oleh syarah ni, doa kebaikan sahaja. Itu pada lughah. Adapun pada syarak, wa syar'an af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Af'al, beberapa perbuatan, wa aqwal, dan beberapa perkataan. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir. Mukhtatamatun bit taslim, dan disudahi dengan taslim ghaliban, pada kebiasaannya. Baik, dalam ta'rif ni ada isyarat kepada rukun-rukun solat yang 13 tu. Dekat perkataan af'al dan juga aqwal. Jadi pada perkataan af'alun, beberapa perbuatan, itu isyarat kepada rukun-rukun fi'li dalam solat. Dan aqwal, beberapa perkataan isyarat kepada rukun-rukun fi'li. Isyarat kepada rukun qauli. Jadi rukun fi'li dalam solat ada ada 8, dan rukun qauli ada 5. Jadi semua sekali ada 13 lah. Ada 13. Jadi rukun qauli 5, baca Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tasyahud, selawat atas Nabi, dan juga salam. 5 tu rukun qauli, dan semua rukun qauli ni mestilah didengar di telinga lah, di telinga si pembaca tu, orang yang solat tu. Adapun yang berbaki semuanya rukun fi'li. Tertib dan juga niat termasuk juga dalam rukun fi'li. Dan ada juga sebahagian ulama yang membahagikan rukun kepada 3, rukun qauli, rukun fi'li, dan juga rukun qalbi. Rukun qalbi itu satu yang niat. Tapi sebahagian ulama seperti Al-Imam Al-Baijuri dalam Hasyiah Baijuri, dia bagikan kepada 2 je, rukun qauli dan juga rukun fi'li. Niat termasuk juga dalam rukun fi'li. Sebab dia perbuatan hati, kan. Baik.
Jadi pada syarak, solat adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang dimulai dengan takbir. Yang dimulai dengan takbir. Jadi kat situlah tempat kita niat kan. Kita takbir dan disudahi dengan salam. Dan disudahi dengan salam ghaliban pada kebiasaannya. Kenapa didatangkan ghalib? Kenapa didatangkan ghaliban pada kebiasaannya? Sebab nak keluarkan atau nak ketepikan solat orang yang sakit yang tak bergerak dah. Yang tak boleh, orang kata apa, tak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Jadi solat dia tu tidak ada pergerakan, tidak ada perbuatan tu, dan juga tidak ada apa perkataan. Dia cuma memperjalankan solat dia dalam hati dia. Dia memperjalankan solat dalam hati dia. Dia inilah dalam hati dia, aku tengah duduk solat sekarang ni, diri, duduk, rukuk, sujud. Jadi solat orang-orang ni apa ni, tidak ada af'al, tidak ada akwal. Jadi nak keluarkan solat orang sakit yang memperjalankan solat apa ni dalam hati dia, dan juga solat akhras. Solat orang akhras, orang apa ni bisu. Jadi tidak ada akwal kat situ. Jadi datang ghaliban tu nak tolak iktiraf lah, kritikan sekali orang cakap ni ada aja apa ni orang bisu, tak ada akwal pun. Macam mana boleh kita kata dia solat? Orang sakit yang apa ni tak boleh nak bergerak apa dah. Gerak tak boleh, buka mulut tak boleh. Solat dia semata-mata dengan apa memperjalankan solat dalam hati dia. Kenapa panggil solat juga? Jadi nak tolak kritikan tu dah didatangkan ghaliban. Jadi ghalibnya seperti apa yang disebut ni lah, adanya perkataan dan juga perbuatan. Dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Baik, kenapa dinamakan solat tu solat? Summiyat salatan lijtimaliha ala du'a alladhi huwa salatun lughatan. Dinamakan solat tu dengan solat kerana mengandunginya solat itu doa. Mengandungi solat tu terkandung dalam solat itu doa, yang doa itu merupakan solat pada lughah. Kemudian bila difardukan, wa furidatis salatu lailatal isra, difardukan solat pada malam Isra. Wa hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain, dan ia adalah seafdal rukun Islam selepas dua kalimah syahadah lah. Dua kalimah syahadah tu akid lah kan. Sebab tak ada dia, solat pun tak sah kan. Jadi apa ni yang tu tidak dapat kan. Lepas tu selepas dua syahadah tu, apa yang afdalnya? Selepas dua syahadatain, yang paling afdal adalah solat. Selepas solat wayali hasaum, kemudian mengeringi akan solat itu oleh puasa. Summal hajj, summal zakah, kemudian haji, kemudian zakat. Itu tertib dia lah yang disebut di sini. Maksudnya solat yang paling afdal sekali, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Wahia afdalu ibadatil badan, dan ia solat itu adalah seafdal ibadat badan. Fa farduha afdalul furud, dan farduha fardus salawat yang fardu itu adalah seafdal kara fardu. Wa nafluha afdalun nawafil, dan solat sunat tu, sunat bagi solat fardu itu adalah seafdal sunat. Kemudian kata dia lagi, wa kharaja bi ibadatil badan, tadi kan dia sebut solat adalah seafdal ibadat badan. Jadi terkeluar dengan ibadat badan itu ibadatul qalb. Jadi kita ada ibadat badaniyah kan, ada yang qalbiyah dalam hati, ibadat dalam hati kita ni, iman, makrifah, tawakal, sabar kan, semua tu ibadat hati. Jadi keluar dengan perkataan ibadat badan itu ibadatul qalb.
ibadat hati kal iman, seperti iman, wal ma'rifah, wat tawakkul, was sabr, was sabri dan sabar, wa mahabbati nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya afdalu min ibadatil badan. Dan ibadat hati ni lebih afdal daripada ibadat-ibadat badan. Fahiya, iaitu ibadatul qalb, afdal, lebih afdal daripada ibadat-ibadat badan. Baik. Jadi difardukan pada malam Al-Isra. Jadi asalnya semua maklum, apa ni, difardukan pada mulanya 50 solat. Difardukan 50 solat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun naik minta takhfif, minta keringanan, minta dikurangkan. Lalu dikurangkan 5 sampailah tinggal 5. 9 kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun naik untuk diminta keringanan. Akhirnya dapatlah kurang 5. Akhirnya tinggal 5. Bukan tinggal apa ni, sebelum ni bukan 50 rakaat, tapi 50 solat. Rakaat lain. 50 solat. Dikatakan subuh 10, waktu subuh ada 10 solat, zuhur 10 solat, asar 10 solat, maghrib 10 solat, isyak 10 solat. Bukan rakaat lagi tu. Macam kita sekarang ni 5 waktu. 5 waktu 17 rakaat. 5 waktu 17 rakaat. Asalnya 50 waktu. Rakaat tak tahu. Dikatakan 2. Sebab asalnya solat apa ni, seperti mana kata Sayyidina Aisyah, asal difardukan solat tu 2 rakaat. Kata Sayyidina Aisyah, apa ni, awwalu ma furidatis solah rakaatain. Awal-awal difardukan solat tu 2 rakaat. Lepas tu fa uqirat salatus safar. Kemudian kata Sayyidina Aisyah, lalu dikekalkan solat safar. Maksudnya dikekalkan solat safar tu di atas jumlahnya 2 rakaat. Wa utimmat salatul hadar. Dan disempurnakan, dalam riwayat sebut, dan ditambah solat hadar. Solat yang bukan solat musafir lah. Waktu musafir, dan disempurnakan, dalam riwayat ditambah lagi 2 rakaat bagi solat hadar. Solat apa ni, bukan solat musafir. Jadilah 4. Kecuali maghrib dan juga subuh. Dalam riwayat lain ada tambahan illal maghrib, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahar, kerana sesungguhnya maghrib itu adalah witir siang. Kita ada witir malam kan, 3 rakaat. Maghrib witir siang, lepas tu dia 3 rakaat. Wa illa subha, dan kecuali subuh. Subuh kekal dalam keadaan 2 rakaat, keadaan 2 rakaat. Fa innaha tutawwalu fiha al-qiraah, kerana sesungguhnya apa ni, subuh itu dipanjangkan padanya bacaan. Jadi apa ni, asalnya dulu 2, kemudian kekal 2 rakaat bagi solat safar, kemudian yang lain ditambah lagi 2 rakaat. Lepas tu ada yang cakap asalnya 2. Jadi 50. Semua tu kalau kita ambil atas yang mengatakan macam tu, subuh 10 waktu, ada 10 waktu 2 rakaat. Jadi 10 kali 2 berapa rakaat dah? Kan? Cuba kira lah. Lepas tu zuhur pula ada 10 waktu 2 rakaat semua. Lepas tu asar pula ada 10 waktu 2 rakaat. Jadi dah ditakhfifkan banyak dah sekarang ni. Kan ada 5 waktu 17 rakaat. Itu pun kita masih culas lagi kan. Tinggalkan lagi solat. Itu sejarah dia lah. Sejarah apa ni, yang bersama solat. Kemudian dia sebut sikit apa syarah kita, dia kata afdalus salawat,
seafdal solat adalah solatul Jumaah. Itu paling afdal sekali. Summa asruha, kemudian asak. Asak Jumaat tu. Asak Jumaat. Summa asru ghairiha, kemudian asak bagi selain daripada Jumaat. Asak hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Itu asak selain daripada Jumaat. Summa subhuha, kemudian subuh Jumaat. Summa subhu ghairiha, kemudian subuh selain daripada Jumaat. Summal isya, kemudian isya. Summa zuhru, kemudian zuhur. Summal maghrib, kemudian maghrib. Wa afdalu al-jama'at, dan seafdal jamaah adalah jama'atul Jumu'ah. Jamaah bagi Jumaat. Summa jama'atu subhiha, kemudian jamaah bagi subuh Jumaat. Summa jama'atu subuhu ghairiha, kemudian jamaah subuh selain daripada Jumaat. Summa jama'atul isya, jamaah solat isya. Summa jama'atul asri, kemudian jamaah solat asar. Summa jama'atul zuhri, kemudian jamaah solat zuhur. Summa jama'atul maghrib, kemudian jamaah solat maghrib. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah, as-salawatul maktubatu, dan solat maktubat. Maksud al-maktubat apa dia? Kata syarah, ai al-mafrudatu, iaitu solat-solat yang difardukan. Solat-solat yang difardukan fi kulli yaumin wa lailatin asalatan alal a'yan. Solat-solat yang difardukan pada tiap-tiap hari dan malam pada asal. Asal-asal dia memang dah difardukan. Difardukan tu atas siapa? Mafrudat alal a'yan, atas tiap-tiap individu. Atas tiap-tiap individu mukallaf. Jadi kenapa dia buat datang perkataan as-salatan tu? Maksudnya solawat yang difardukan tiap-tiap tiap-tiap hari, siang dan malam tu, as-salatan pada asal. Nak keluar didatangkan tu untuk ketepikan solat yang jadi wajib bukan pada asal, tapi disebabkan nazar. Jadi solat yang jadi wajib disebabkan nazar, solat yang kita nazarkan dia wajib, tapi bukan wajib pada asal, tapi wajib dengan sebab nazar tu. Jadi dia bukannya difardukan pada asal. Pada asal dia tak difardukan, kita yang fardukan atas diri kita sendiri. Lepas tu nombor 1 tu dia buat kat bawah tu, nota kaki, dia kata yakhruju ma laisa wajiban as-salatan, keluarlah solat yang bukan wajib pada asal. Apa dia yang bukan wajib pada asal? Wa huwal wajib li amrin arid, iaitu apa yang wajib kerana perkara yang baru datang. Ka'an yanzura syakhsun, apa tak ingat yanzura ka yanzaru ka, cuba apa tengok baliklah dalam kamus. Seperti bahawa nazar oleh seseorang solata nafilah, seorang dia nazar solat sunat, fatasiru bin nadri wajibatan, maka jadilah solat sunat itu dengan sebab nazar jadi wajib ke atasnya, atas seseorang tu. Lepas tu perkataan syarah alal a'yan, wajib atas a'yan. Yang tu terkeluar sana kita ada apa tu? Bawah tu dia kata al-wajibah wa anil kifayah. Maksudnya bukan wajib alal ayat, maksudnya wujub ain, wajib aini, maksudnya wajib atas tiap-tiap individu seorang, bukannya wajib kifayah yang sebahagian orang buat maka gugur dosa ataupun tuntutan daripada yang lain. Solawat yang difardukan tu berapa? Khamsun. Jadi solat-solat yang difardukan tu ada 5. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu,
lamma ba'athahu ila Yaman, tak kala Rasulullah mengutuskan ia ke Yaman. Jadi Rasulullah utuskan Muaz ke Yaman, dakwah kat sana, kan. Rasulullah pertama sekali Rasulullah kata seru depa kepada syahadah, ya, seru depa kepada mengucap bersaksi bahawa sedia ada Tuhan selain Allah dan aku pesuruh Allah. Maka fa inhum ata'u lidzalik, kata Nabi, maka jika mereka tunduk patuh kepada seruan tersebut dengan mana Islam, masuk Islam, maka Nabi kata fa'alimhum. Ini sambungan hadis ialah fa'alimhum, maka khabarkan kepada mereka annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memfardukan ke atas mereka 5 solat tiap-tiap hari dan malam. Jadi 5 lah. 5. Begitu juga hadis yang seorang sahabat tu tanya Nabi, Arabi kan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas Nabi cerita tentang solat 5 waktu, dia kata hal alayya ghairuha, ada tak lagi hak lain yang wajib ke atas aku? Lalu kata Nabi, la illa an tatawwa, tak ada dah kecuali kamu kamu tatawwu lah, kamu solat sunat, kan. Wajib tak ada dah, hak tu je, 5 je. Kemudian kata syarah lagi, wa kharaja bil maktubat, keluar dengan kata al maktubat, terkeluar dengan kata musannif al maktubat ghairul maktubatil khamsi, selain daripada solat-solat yang difardukan yang 5 tu, selain daripada tu, seperti lisakas salatil manzurah, seperti solat yang dinazarkan. Kenapa solat nazar ni terkeluar daripada 5 ni? Lianna aslahan nadbu, kerana asal solat yang dinazarkan tu adalah sunat, bukan wajib. Wa ka salatil janazati, dan seperti solat jenazah. Liannaha mafruḍatun 'alal kifayah, kerana solat jenazah itu difardukan atas jalan kifayah. Fa idza qama bihal ba'du kafa 'anil baqin, apabila sebahagian dah buat, maka memadalah daripada yang lain. Sat nah. Ada orang ketuk. Baik. Kata syarah lagi, wa ajma'atil ummatu ala wujubis salawati al-khamsi wa hiya ma'lumatun bid-din bid-darurah yakfuru jahiduha wa la yu'dharu ahadun fi tarkiha ma dama fi aqlih. Jadi dia kata umat ijma' atas wajib solat 5 waktu, dan ia adalah solat itu adalah perkara maklum daripada agama dengan jalan darurah. Kafir orang yang mengingkarkannya, dan tidak diuzurkan akan seseorang pun pada meninggalkannya selama mana dia berakal. Selagi mana dia berakal, wajib untuk dia solat. Wajib untuk dia solat. Baik. Kemudian sambung lagi, wa taqdimus solah ala waqtiha, dan mendahulukan solat atas waktunya. Maksudnya waktu tak masuk lagi, kita pergi solat dulu dah. Wa ta'khiruha an waqtiha, dan mentakhirkan solat daripada waktunya. Mentakhir sehingga keluar waktu. Keluar dah waktu baru solat. Bi ghairi udhrin, dengan ketiadaan uzur. Kedua-duanya minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ay muhattamatan muaqqatatan, sesungguhnya solat itu adalah ia atas orang-orang mukmin, adalah satu ketetapan kewajipan yang telah ditentukan waktu-waktunya. Jadi dia ada dah waktu dia. Dia dah ditetapkan waktu dia. Zuhur, waktu dia kadar dia macam ni. Jadi tak boleh solat sebelum, tak boleh solat selepas. Tanpa ada uzur.
dia solat sebelum dan selepas. Maksudnya kalau ada uzur boleh solat sebelum lah. Taklah, maksudnya boleh jadi kita kata tersilap. Jadi tu kita kata keuzuran dia lah yang menyebabkan dia tidak berdosa, kan? Tapi dia kenalah sembahyang lain, ataupun ijtihad dia salah. Ijtihad dia apa ni ingat dah masuk waktu tapi tak masuk waktu lagi, contoh. Dan nanti dia akan sebutlah uzur-uzur yang apa ni yang dikira lah yang menolak dosa ke atas seseorang disebabkan mentakhirkan solat daripada waktu dia. Maksudnya dia solat luar waktu tapi dia tak berdosa. Apa uzur dia nanti dia akan sebut kat depan. Sebelum tu dia sebut sikit tentang kabair. Apa itu kabair? Kabair ni jamak bagi kabirah. Dia kata jamak kabirah, dosa besar lah. Kita terjemah. Sagair jamak bagi saghirah, dosa kecil, kawan dia. Dia kata wahya kullu jarimatin. Ni antara yang takrif dia lah. Jadi dalam beza-beza ibarat para ulama dalam mentakrifkan kabair. Dia sebut sini wahya kullu jarimatin tu'zinu bi qillati iktirasi murtakibiha bidin wa riqati diyanah, iaitu tiap-tiap jarimah, tiap-tiap jarimah kesalahan lah kita katakan, tiap-tiap kesalahan yang tu'zin, ataupun kita kata mudahnya tiap-tiap jarimah yang menjadi alamat seseorang tu kurangnya cakna ataupun peduli pelakunya dengan agama, dan juga jadi alamat nipisnya ataupun agama seseorang tu. Jadi ada yang mentakrifkan macam tu. Wa urifat aidan, dan ditakrifkan juga, ada hak takrif macam ni, bi annaha kullu ma fihi wa'idun syadid bi nassil kitab aw sunnah, iaitu tiap-tiap perkara yang ada padanya ancaman yang syadid, ancaman yang kita kata apa dia, ancaman yang keras dengan nas kitab dan juga Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kabair. Dan ada ibarat-ibarat yang yang lain daripada ni lah. Yang ni diambil daripada Tuhfah dan juga Nihayah, seperti mana dalam nota kaki tu. Satu diambil daripada Tuhfah, satu diambil daripada Nihayah. Baik, wa fi halati wujudil uzri fa innal isma yantafi amman akhara as-salah an waqtiha. Dan pada ketika ada uzur, maka sesungguhnya dosa itu tertolak daripada orang yang mentakhirkan solat daripada waktunya. Kemudian disebutkan uzur-uzur tersebut, dia kata wal a'dzarul lati tadfa'u isma ta'khiris salah an waqtiha arba'atu a'dzarin. Dan uzur-uzur yang menolak dosa mentakhirkan solat daripada waktunya itu ada empat jenis uzur. Yang pertama an-naum, tidur. Fayu'zaru man nama qabla dukhuli waqti salati mutlaqa. Tidur, maka diberi keuzuran orang yang tidur sebelum waktu solat secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Saya kita tengok depan tu kita akan lebih faham lah. Okay. Diberi uzur orang yang tidur sebelum masuk waktu solat, atau au nama ba'da dukhulil waqti, ataupun dia tidak selepas masuk waktu. Wa huwa yadhunnu, sedangkan dia sangka annahu yastayqidu qabla an yadhiqal waqtu, sedangkan dia sangka dia akan bangun daripada tidur sebelum sempit waktu. Maksud sempit waktu dia bangun sebelum sampai pada kadar waktu yang tak dan dah. Dia nak buat solat dia cukup rakaat solat tu pada waktu tersebut.
Contohnya dia yakin dia kita kata Zuhur pukul 1, katalah pukul 1 sampai pukul 4. Jadi dia yakin dia akan bangun dia akan bangun sebelum 3:55 contohnya. Maksudnya kalau 3:55 tu ataupun 3:56 tu tak dan dah nak buat 4 rakaat dalam tu. Yang ni dia kita kata dia zon, dia sangka dia dapat bangun sebelum daripada tu dan dia dapat buat solat semua cukup 4 rakaat dalam waktu. Ka'an kana min adatihi, dia kata seperti bahawasanya daripada adat dia itu adalah al-qiyam qabla khurujil waqti, bangun sebelum keluar waktu. Itu adat dia. Jadi dia pun tidak dia tidak. Atau ausa siqatan, ataupun dia wasiatkan orang yang siqah, yang boleh dipercayai, yuqiduhu, menggerak dia sebelum qabla khurujil waqti, sebelum keluar waktu. Dia sangka dia akan bangun sebelum sempit waktu, memang adat dia dapat bangun sebelum keluar waktu, ataupun dia dah wasiatkan orang yang dipercayai untuk bangunkan dia. Tapi takdir Allah Ta'ala, dia bangun lebih waktu pada hari itu, penat sangat mungkin, ataupun kawan dia lupa nak kejut dia, kan, ataupun yang set dia buat masalah waktu tu pun tersilap set, nak set PM terset AM, kan, nak set petang terset pagi, jadi tersilap, lepas tu tak bangun, jadi dia solat lepas daripada tu lah, lepas dia bangun keluar dah waktu, jadi waktu tu tidak berdosa. Jadi daripada sini kita dapat faham apa maksud mutlaqan kat sini tadi. Jadi mutlaqan tadi dia tidak sebelum masuk waktu, sama ada dia kita kata dia zon bangun ke tidak ke orang kata apa, boleh dia tidak, tak berdosa kalau lebih waktu pun. Bawah tu pun dia ada sebut wa in ghalaba ala dhanni ada mustiqadhi fil waqt. Walaupun dia zon, dia tidak, kalau sebelum waktu tak syarat pun dia ada sangka bangun dalam waktu. Hatta kalau dia zon, dia tak bangun sekali dalam waktu, boleh, dia tidak, tak ada masalah. Kalau terlebih kalau terlepas waktu tu dia tak berdosa. Sebab waktu tersebut belum zuhur lagi, jadi dia belum dikhitab, belum diwajibkan dengan solat zuhur. Berbeza orang yang tidak dalam solat zuhur, dia dah diwajibkan dah dengan solat tersebut. Cuma wajib dia wajib muwassa', kan, wajib dia wajib muwassa', bukan wajib mudayyaq. Maknanya wajib yang ada kelapangan, ada waktu yang dia boleh dalam waktu tu dia boleh buat kat mana-mana waktu. Yang penting sebelum keluar waktu. Jadi dia dah diwajibkan dah. Tapi dia nak tidak dulu, boleh, tak ada masalah, tapi ada sangkaan dia akan bangun sebelum sempit waktu. Itu uzur yang pertama lah, an-naum. Yang kedua an-nisyan, lupa, terlupa. Tapi di sini ada syarat terlupa tersebut dia terbit ataupun berlaku bukan disebabkan dengan buat perkara-perkara haram ataupun perkara-perkara makruh. Kalau dia lupa tu disebabkan dia buat perkara haram ataupun perkara makruh, dosa dia mentakhirkan solat tersebut. Kalau bukan buat perkara makruh dan juga haram, yang ni dia kemah rumah contohnya, atau dia mutala'ah kitab, mutala'ah kitab datang zauq, masya-Allah, kan, dia seronok sangat dah, kan, ada mutala'ah ni asal lazat, sampai dah tak sedap, keluar dah, nak keluar waktu dah, masya-Allah. Jadi tak berdosa lah, tak berdosa. Baik, kata syarah an-nisyan bi syarti alla yansha'a an muharramin ka qimar. Lupa merupakan satu uzur dengan syarat dia tidak terbit daripada perkara yang
diharamkan seperti qimar, judi, duk main judi kan. Duk main judi, duk main kad ke kan. Lepas tu tak duit kan. Au an makruhin, ataupun disebabkan perkara makruh, kala bisyatranj, seperti bermain chess. Dalam mazhab kita makruh. Duk main-main chess, duk fikir macam mana aku nak kalahkan kawan ni. Masing-masing terror kan. Kawan ni pun hebat, kawan ni hebat. Tapi kalau hak jenis tak hebat tu, baru jalan sekali tengok checkmate dah. Kan. Kali dua kawan tu jalan, checkmate dah dia. Jadi kalau bakat-bakat duk ni, dia nak jaga bakat-bakat terror, nak jaga raja. Dahlah ambil masa lama. Sampailah terkeluar waktu. Jadi dosa jugalah sebab disebabkan perkara makruh. Baik. Kata syarah lagi, bal yakunu nisyanu uzran in nasha'a an nahwi mutala'atin fi kitabin aw ishtighalin bi san'atin. Bahkan adalah terlupa itu satu keuzuran jika dia tersebab daripada mutala'ah kitab contohnya, ataupun ishtighalin bi san'atin, dia sibuk dengan pekerjaan, duk buat apa semua kan. Lupa. Rupanya tak semayang lagi. Ataupun setengah orang dia biasanya dia semayang awal kan, tapi hari tu ada tetamu. Lepas settle layan tetamu tu, dia masuk tidur sebab dia ingat dia solat dah kan. Lepas tu esok tu baru dia ingat semalam kawan tu datang sebelum isyak. Lepas tu duk sembang dengan dia sampai pukul 10. Masuk tidur terus, pada solat lagi. Baru dia teringat balik. Tak ada masalah yang tu kan. Jadi tak berdosa lah. Jadi dia solat, lepas tu dia ingat baru dia solat. Dia solat tu pula dah luar waktu. Jadi terlupa itu merupakan satu keuzuran. Kemudian yang ketiga, al-jam'u bainas salawati fi safar wal matar. Jamak solat, jamak antara solat pada ketika safar dan pada ketika matar, ketika hujan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, al-ikrah. Dia dipaksa. Tapi yang tu ada kalam. Biarkanlah dulu. Baik. Kemudian habis Muhammad habis berkaitan dengan as-salawat. Lepas tu masalah mentakdimkan solat di atas waktu atau mentakhirkan keluar daripada waktu tanpa ada uzur. Lepas tu boleh dia akan masuk kepada perbahasan mawaqitus solah, waktu-waktu solat. Baik. Kita tak masuk lagi ikut malam ni. Kita cukup kadar tu saja, nanti kita akan masuk mawaqit. Mawaqit ni panjang sikit lah. Kita nak tengok ada hadis yang akan bawakan ni. Hadis Ibnu Abbas. Ni antara dalil berkaitan dengan waktu-waktu solat. Bukan hadis ni saja, ada hadis yang lain lah. Ada hadis yang lain. Lepas tu macam mana huraian dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dalam memahamkan hadis ni kan. Tu kita akan tengok satu-satulah. Waktu Zuhur, lepas tu pecahan waktu dia, waktu Asar, pecahan waktu Asar, waktu Isyak, Maghrib, pecahan waktu Maghrib, Isyak, pecahan waktu Isyak, dan Subuh, pecahan waktu Subuh. Tapi dia tak sebutlah pecahan-pecahan tersebut. Mungkin nanti ana akan sebutlah, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Ni mukadimah dulu untuk malam ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat
Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.